Okey. Okey, kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada hari ini untuk kelas PDPR Pendidikan Islam. Kita doa-doalah mudah-mudahan bulan 10 ni kita dapat sekolah secara bersemuka. Sebab kita alhamdulillah bakal masuk fasa yang kedua, okey, pada 24 hari bulan 9 ni. Okey. Kalau ikut fasa kedua ni kita dah boleh sekolah secara bersemuka, tapi kita tunggulah pengumumannya, tarikh untuk kita sekolah secara bersemuka. Okey. Baik. Sebelum kita mulakan kelas kita, ramai tak yang boleh masuk padek ni? Boleh? Okey. Okey. Boleh. So, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Okey, cikgu nak minta seorang wakil boleh baca doa. Okey, siapa yang volunteer lah. Kita carilah yang volunteer boleh baca doa. Okey, Syami. Okey, silakan. Syami, mic sayang. Boleh tak buka mic? Cikgu tak dengar suara Syami. Ke cikgu yang tak dengar? Dengar suara cikgu. Okey, Syami. Cuba cakap Syami. Cikgu tak dengar suara Syami. Tadi okey. Dengar, kadang tak dengar. Cuba Syami tengok setting Syami, setting mic. Pergi dekat yang setting tu, device ada tak setting device tu? Pilih ni. Ada? Cikgu boleh dengar. Okay, yes, good. Alright, boleh sambung bacaan doa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay. Terima kasih Syami atas bacaan doa itu tadi. Okay, kita teruskan kelas kita pada hari ini. Okay, siapa yang dapat masuk padek? Okay, sekejap. Okay. Baik, sekarang ni kamu nampak tak dekat paparan ni ada gambar apa? Gambar orang. Okey, gambar orang. Gambar apakah ini? Okey, dia kata anda kategori yang mana? Okey, nampak orang tu pakai pakaian macam mana? Biasa kalau pakai pakaian macam ni golongan siapa? Macam mana? Islam. Tak dengar, sesak kurang jelas. Biasa kalau nampak pakaian macam ni, ini adalah golongan apa? Islam. Golongan Islam. Okey. Betul orang Islam. Okey. Okey, cuba baca dulu apa yang ditulis. Okey, yang pertama baju hijau. Islam. Tak apalah, tak ada orang nak like pun status aku. Tak apa, redha, ganjaran akhirat ada. Okey, dia post ilmu yang baik, tak harap apa-apa balasan, tak harap di likes, ikhlas. Okey. Yang kedua, update status, jom solat. Cepat-cepat like 1 juta. Hey, aku glamour macam artis. Okey, jenis nak di likes, nak glamour, nak publicity. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, aku dah kata pendapat kau ni salah.
apa ni, dalilnya bla bla bla, ulama kesukaan aku kata bla 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 bla. Okey, jenis paksa orang terima fikiran dia atau fikrah dia. Pendapat dia je betul. Pendapat orang lain semua salah. Okey, ni yang ketiga. So yang keempat. Weh, tak payah pakai tudung lah weh kalau nak mengumpat. Macam dia duduk kan. Okey, cakap Islam konon. Okey, ni jenis caci maki, sinis, hentam, kutuk, keji. Lepas tu label aib dan jatuhkan maruah orang. Okey, so yang kelima, image tu penting. Kena jaga image kat FB. Baru ramai friends, baru ramai terpikat. Update update Islamik sikit. Okey, ni jenis alim, kucing di Facebook atau di media sosial. Diri reti tak macam tu pun. Tak cuba berubah pun. Okey. So kamu nampak perbezaan antara kelima-lima watak kartun ni berdasarkan dialog mereka. Okey. Berdasarkan gambar yang diberi, anda dapat lihat cara dan kaedah yang berbeza. Okey, cara mereka ni berbeza. Tapi apakah Cikgu. Ya. Pendek ni dia punya slide dah tukar. Dah tukar. Tapi kenapa saya masih gambar yang sama? Yang lain macam mana? Yang saya dah tukar. Gambar saya dah tukar. Betul. Okey, cikgu Saya dah rasa tukar. mungkin lain kamu bermasalah sedikit. Tak apa. Kalau tak dapat boleh tengok pada skrin pada paparan skrin. Okey, seterusnya. Apa dia? Saya dah. Lambat. Okey, alhamdulillah tak apa. Okey, saya boleh. Dah. Saya dah jawab answer dah. Oh, dah jawab. Okey. So, cikgu terangkan sikit lah. Berdasarkan gambar yang diberi ni, anda dapat lihat cara dan kaedah yang berbeza. Okey. Tapi apakah persamaan untuk kelima-lima kartun tersebut? Okey, kalau kamu tengok post dia tu, dia nak post apa sebenarnya? Perkara apa sebenarnya? Dia nak ajak orang buat apa sebenarnya? Okey, dah jawab dah? Okey, cuba jawab. Dia post ada sesuatu dia nak sampaikan tetapi cara jawab. berbeza. Okey, kita tengok jawapan okey. Okey, orang Islam. Lagi. Persamaannya ialah semua watak itu orang Islam. Berbicara mengenai agama dari pelbagai sudut. Oi. Bagus. Okey. Benda baik. Ni puteri siapa ni? Okey, benda baik untuk orang. Okey. Yang disampaikan ada yang ikhlas, ada yang tak ikhlas. Okey, penyampaiannya lah. Okey, Hafiz kata berbuat baik. Okey, Amin kata orang Islam. Okey, orang Islam. Persamaannya. Okey, cuba habiskan. Orang Islam. Oh, saya tak sempat nak baca. Okey, tak apa. Yang kartun tu dia ada 5 karakter yang berbeza. Post kat media sosial. Tetapi ada cara yang berbeza. Ada cara paksa orang, ada cara yang ikhlas, ada cara yang nak menunjuk. Okey, sekarang ni cikgu nak tahu apa persamaan kelima-lima karakter kartun tersebut. Okey, yang disampaikan ada ikhlas, yang ada yang tak ikhlas, nak glamour je pun ada. Okey, Nasrin, benda baik untuk orang Islam. Okey, bagus. Pagi-pagi dah beri idea yang baik, yang bernas. Okey. So, okey, ada lagi nak respon? Okey, agak-agaknya apa persamaan benda baik untuk orang Islam? Okey. So, nampak dah? Dia nampak dah ada idea kat situ. Okey. So, okey, sikit lagi. Okey. Adalah orang Islam, bro. Okey. So, dah. Okey, cikgu. Bagus, idea semua ada. Baik. Okey, kelima-lima kartun tersebut. Okey, kalau kamu perasan sebenarnya mereka ni nak menyampaikan sesuatu perkara, nak ajak orang Islam untuk melakukan kebaikan. Sebab nampak tak cara mereka tu nak tegur orang tu, tapi ada cara yang salah, ada yang cara guna sindiran, ada cara yang cara yang baik, kan? Ada cara yang berlakon, tapi sebenarnya kelima-lima karakter itu mereka nak mengajak orang untuk melakukan perkara yang baik. Okey, kalau kita nak melakukan nak ajak orang ni, biasanya kita panggil orang tu apa?
Kalau kita nampak orang tu ajak kita buat perkara kebaikan, biasa kita panggil orang tu apa? Kita gelarkan orang itu apa? Siapa boleh jawab? Netizen. Netizen? Netizen tu orang yang suka komen. Ni kalau orang yang dia suka ajak pada perkara kebaikan, dia suka tegur orang. Benda-benda yang baik tu dia suka. Dia suka ajak orang. Apa kita gelar orang tu? Ada satu gelaran kita gelar orang tu. Ustaz ke? Ada satu lagi yang memang okeylah, biasa kalau kita golongan tu kita panggil dia ustaz, ustazah. Okey, contoh yang kamu kenal lah macam Ustaz Abid Liu. Siapa lagi yang kamu kenal yang terkenal? Ustaz Azhar Idrus kalau kamu kenal. Siapa lagi yang kat TV? Yang selalu muncul dekat TV bagi ceramah agama. Okey, kita panggil apa? Pendakwah bebas. Siapa tu? Saya Nasri. Ya, betul. Kita panggil orang itu atau golongan tersebut adalah Pendakwah bebas. Tak adalah bebas, tapi kita ada yang bebas, ada yang ni. Tapi kita panggil golongan tersebut adalah pendakwah. Tugas mereka adalah berdakwah. Betul Syami. Okey, terima kasih. Okey, selamat datang Suzana Rashidah. Okey, harapnya okey, sihat. InsyaAllah. Line internet ni. Tak apa Ustazah. Okey, sekejap bagi saya habiskan part saya. Tak apa, boleh. Okey. Teruskan. So, tahniah pada yang ID-nya hampir berbuat baik. Okey, betul, orang Islam. So, kita ni sebagai orang Islam, kita perlu menjadi pendakwah. Okey, so bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini, kita nak belajar tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bidang sirah. Okey. Baik. Alright. Okey, kalau kita tengok ada soalan kat bawah tu. Siapakah pendakwah? Macam tadi kan saya cakapkan, siapa pendakwah tadi? Kalau kamu faham berdasarkan karakter kartun tu, siapa pendakwah tu sebenarnya? Warna hijau tu, pakai baju hijau. Okey, berdasarkan karakter kartun yang tadi kamu tengok kelima-lima karakter tu kan, siapa yang kamu rasa itu pendakwah? Apa tugas pendakwah sebenarnya? Cikgu boleh buka balik kat slide yang kelima-lima kartun tu. Oh, nak tengok yang tu. Okey. Okey. Agaknya apa tugas mereka ni sebagai pendakwah ni? Tadi pun cikgu terangkan tadi masa kita bagi idea tu. Apa tugas mereka? Apa mereka selalu buat? Ceramah. Macam mana? Ceramah, bagi ceramah, pos yang baik-baik. Okey, bagi ceramah tentang apa? Tentang ilmu. Islam. Okey, tentang ilmu. Tentang ilmu apa? Biasanya lah kebiasaannya. Ilmu agama. Ya. Okey, tentang ilmu agama ada akidah, ada tauhid. Okey, tahniah, bagus. Kamu dah nampak gambarannya di situ. Okey, jadi pada hari ini kita akan lihat, kita akan spesifik sikit lah pendakwah kita. Pendakwah yang paling Saya dah utama. tahu dah mana yang pendakwah. Ya? Saya dah tahu dah yang kelima-lima tu mana pendakwah. Kelima-lima tu adalah pendakwah. Okey. So hari ni kita nak tengok spesifik pendakwah kita yang paling utama. Okey, pendakwah orang kata penutup segala nabi. Tu pendakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, Ustazah Syida boleh sambung? Okey, insyaAllah. Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah, sangat jelas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, baik. Saya teruskanlah Okey. Jadi hari ini apa kita nak belajar ni? Tentang apa ni? Tentang dakwah. Tetapi kita fokus kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Okey. Dan dia merupakan rasul kan. Nabi dengan rasul ada beza kan? Hari tu kita ada belajar kan. Jadi kita tengok pula sekarang
Okey, maksud dakwah. Apa tu maksud dakwah? Menyeru, mengajak, menyeru, seru orang dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Ta'ala serta kembali ke jalan yang benar. Okey, jadi maksud dakwah ni kita menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah. Okey. Kalau kita tak fokus kepada Rasulullah, kita kepada realiti hidup kita sekarang pun, awak sebagai seorang murid pun boleh berdakwah. Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Rasa-rasa awak layak tak untuk berdakwah? Kalau mengikut maksud dakwah ni, boleh tak? Belum lagi. Belum lagi? Kita ni macam contohnya Syahmi. Syahmi ajak kawan Syahmi pergi solat berjemaah dekat masjid Kampung Melayu contoh. Itu dakwah tak? Boleh. Dakwah lah tu. Okey. Supaya kita maksudnya kalau dalam keadaan ikut maksud tu, kalau kita sebagai murid ke macam cikgu, cikgu-cikgu ni pun kira berdakwah lah. Cikgu-cikgu mengajak kamu untuk beriman dengan Allah, ingatkan kamu solat, jangan lupa mengaji kan? Kembali ke jalan yang benar. Okey, kenapa tak dengar ke? Cikgu. Tak, cikgu ada cakapkan tadi dakwah tu. Jadi kalau kita ajak adik-adik kita ngaji tu pun dakwah ke? Dakwah lah tu. Dakwah. Mengajak orang membuat kebaikan. Mengajak orang beriman. Itu dakwah. Tapi dakwah yang kecil. Sekarang ni kita nak belajar dakwah besar ni. Perjuangan Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom kita tengok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sulit. Dia ada strateginya ni. Kalau Nabi Muhammad ni, dia sebagai seorang rasul, dia kena berdakwah kepada semua manusia. Dan pada waktu tu di kota Mekah. Asalnya mula-mula di kota Mekah. Nabi Muhammad kan lahir di kota Mekah, betul? Okey, dan pada masa itu, pada masa zaman Nabi Muhammad, masih belum ramai yang memeluk agama Islam. Jadi dakwahnya tu besar ni, tanggungjawabnya. Jadi pada ya saya. Maksudnya yang lain tu kalau baru lahir je dia bukan Islam. Masa dekat masa zaman dahulu tu. Ya. Ada yang bukan Islam. Memang pada zaman dahulu kan zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Dekat Kaabah pun ada banyak berhala. Patung. Patung-patung. Jadi turunnya Nabi Muhammad ni sebagai cahaya menyinari alam. Sebelum-sebelum ni pun nabi-nabi yang sebelum ni, rasul-rasul sebelum ni telah juga berdakwah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Allah turunkan dia turunkan Nabi Muhammad ni sebagai penyelamat bumi, cahaya kepada seluruh umat Islam, dan daripada situlah Islam berkembang. Jadi kita tengok slow-slow. Sebab dia besar ni tanggungjawabnya. Okey. Jadi Nabi Muhammad ni dia mula berdakwah ni secara senyap-senyap, sulit. Sulit tu apa? Sulit maksudnya Susah. Rahsia. Sulit. Sulit tu maksudnya rahsia. Selama berapa tahun? Cuba tengok. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun Nabi berdakwah ni nak mengajak orang untuk mempercayai Allah. Pada zaman tu mereka percaya kepada berhala, tak percaya kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara sulit dahulu. Senyap-senyap. Senyap-senyap selama 3 tahun. Kepada siapa tu? Berdakwah kepada kaum kerabat. Tahu kaum kerabat? Kaum kerabat yang rapat dengan dia terlebih dahulu. Contohnya, siapa yang kaum kerabat yang terapat? Isterinya. Ahli keluarganya. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi kelompok yang kecil dulu. Kelompok yang kecil secara senyap-senyap. Tak boleh terus nak dakwah ramai-ramai. Sebab orang masih percaya patung tu yang membawa tuah.
Orang masih percaya matahari tu yang memberi apa-apalah, apa dia punya ke rezeki ke, sebab masa tu mereka percaya berhala. Tidak mempercayai Allah, belum mempercayai, dia belum kenal lagi Allah tu. Jadi tugas Nabi Muhammad lah ni. Okey, jadi setelah itu barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Jadi pertama ya, mula-mula tu Nabi berdakwah secara apa? Ada 2 cara tu. Betul? Cuba tengok dekat slide. Rahsia. Rahsia. Mula-mula secara sulit. Rahsia. Sulit. Senyap-senyap. Selama berapa tahun? Lepas tu Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kena ingat ni poinnya. Kena ingat poin dia. Secara rahsia 3 tahun dan kepada orang yang Dekat. terdekat. Dah lepas 3 tahun tu barulah Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Terang-terangan ni Nabi dah tak senyap-senyap lah. Nabi memunculkan diri, dia berdakwah lah supaya umat-umatnya, masyarakat pada zaman itu percaya kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Sebab ramai masa tu masih mempercayai agama nenek moyang mereka. Macam itulah. Okay, boleh faham? Boleh? Boleh. Seterusnya, jom kita tengok apa. Okey, ni soalan. Soalan kebat. 3. Berikan 3 nama pendakwah yang kamu kenal. Ustazah, ni pendakwah di Malaysia ke ataupun pendakwah sekarang lah Tak kira yang mana yang diorang kenal. Endon ke. Ya. Apa tu namanya? Ambil sini. Kita Okey, nak cuba cerita. tuliskan dahulu 3 nama pendakwah yang kamu kenal. Macam tadi kan Ustaz. Macam mana nak tulis? Tak boleh ke? Tak boleh. Macam mana nak tulis? Tak boleh. Tak boleh nak tulis. Nak susu tak? Tak ada tekan tulis pun kat sini, cikgu. Tak ada. Sekejap ya. Tulis. Ni kena tulis ke apa Syeda? Sepatutnya tulis ni. Sebab saya tak ada ambil yang draw ataupun drag. Semua tulis. Okey, cuba tak apa. Kalau Sekejap. macam tu, sementara menunggu ni, fikir-fikir dulu. Siapa pendakwah tak kenal, Google dulu. Ataupun tanya mak ayah dulu. Ni bukan periksa ni. Ada, kenal satu. Satu. Okey, tak apa. Tak cukup 3 pun tak apa. Mana yang kita kenal. Nanti kita kumpul. Ustaz apa kan banyak kan ustaz-ustaz. Bukan ustaz aja tau sebenarnya. Ustazah pun ada yang jadi pendakwah. Cikgu dengan ustaz sama ke? Ya saya? Cikgu dengan ustaz sama ke? Sama je sebenarnya. Cikgu, ustaz. Yang tak sama ustazah, ustaz. Tak sama. Seorang lelaki, seorang perempuan kan. Cikgu tu bahasa panggilan lah. Ustaz pun bahasa panggilan. Cuma dalam bahasa Arab. Dia lebih familiarnya. Murabi pun boleh. Murabi pun cikgu juga. Tapi dia ada maksud dia. Muaddib pun cikgu juga. Cuma sekarang ni kita fokus kepada pendakwah. Dia kalau dekat Malaysia ni ramai juga. Kat Indonesia pun ada. Okey, cikgu tengah refresh. Cikgu setting balik. Tersangkut-sangkut. Okey, sekarang boleh tak? Tak boleh juga. Boleh. Cuba boleh tulis tak? Sekejap, saya rasa dia punya ni sebab dia bukan dia bukannya ni kan? Dia bukan premium lagi, so dia bermasalah kat situ lah. Itulah sekarang dah premium. Yes. Okey, tak apa. So saya tulis ni je lah terus. Berikan nama pendakwah yang Benar. Ustazah pun ada juga kan? Cuba tengok siapa nama ustazah yang jadi pendakwah. Saya tak sure kalau boleh saya bagi link baru sekejap. Okey, sambil tu boleh fikir-fikirkan.
Okay. So yang ni saya delete dah. Saya rasa dia effect tak Okay, sekejap. Saya paksa bagi link baru lah macam tu. Boleh? So yang ni keluar dulu. Saya bagi link baru. Boleh. Link pendek ya, link Link pendek. pendek baru. Terpaksa Jangan sebab link yang Teams ni jangan padam. Yang keluar. Okay, satu lagi ni pun, sekejap saya ada satu lagi. Okay, sementara tu boleh ke Ustazah Syida mungkin boleh minta mereka tulis yang boleh tulis di ruangan chat ke? Betul. Sementara Di saya ruangan edit chat sekejap ke ataupun tunjuk kat cikgu ke. Pun boleh juga. Berikan 3 nama ataupun berikanlah nama yang kamu kenal. Okay, di ruangan chat, cuba kita tengok kat ruangan chat. Ada tak? Siapa yang boleh tulis? Nama seorang pendakwah yang kamu kenal. Okey, cuba tulis di ruangan chat di bawah, di sebelah tu. Dekat mana cikgu? Dekat Teams. Cuba masuk yang Teams tu. Dia boleh tulis. Saya punya tak boleh lah cikgu. Sebab guna gas. Cikgu? Kalau guys tak boleh. Okey, baik. Ada seorang dah jawab ni. Ahmad Azfar. Ustaz Kazim Elias. Ya, betul. Salah satu nama pendakwah kita, Ustaz Kazim Famous. Elias. Okey, pandai. Okey, lagi siapa yang boleh tulis? Sama juga. Ustaz Kazim Elias. Ustaz Ebit Liu. Ya. Ustazah. Ya. Piyu Amin pun boleh ke? Piyu, ya betul. Piyu Azman, Ustazah Asma Harun. Ya betul, Ustazah Asma Harun ni saya suka dia dia banyak ilmu dia dan touching lah. Ya. Betul, bagus. Macam mana nak jawab dalam Microsoft ni? Tak boleh tak apa. Kalau tak boleh tak apa. Bukan guna Dia kena ya ada admit ni. Dia kena paparan. Kalau kamu guna handphone, kamu kena tengok dekat bahagian slide kat Google ke apa tu, ataupun kecikkan dulu. Ustaz Ashraf Wajdi. Ustaz Ashraf Wajdi. Bagus. Ni siapa ayah bagi jawapan ke? Kenal ni. Bagus. Lagi? Dah banyak nama ni. Bagus Azfar. Okey, lagi siapa? Ustaz Idrus. Ni Nurin. Ustaz Azhar Idrus. Okey, betul. UAI. Ustaz Ahmad Dasuki. Ustazah. Ustazah Nur Hafizan Musa. Ya, betul. Nur Hafizan ke Nur Hafizah dia? Nur Hafizan Hafizah Nur Hafizah Nur Hafizah Musa. Ustazah tu sakit tu. Tapi tengok dia Ustazah tu dia sakit tapi dia masih teruskan berdakwah. Betul. Okey, bagus. Ramai. Banyak dah nama. Siapa lagi yang tahu? Siapa yang nak share lagi? Ustaz Syamsul dapat cikgu. Ustaz apa ya? Ya? Ustaz Syamsul dapat. Ustaz apa? Cikgu tak berapa dengar. Ustaz? Syamsul debat. Syamsul debat. Boleh? Okey, dia pendakwah juga. Dia mengajak tapi dia banyak juga kepada motivasi dan juga kepada ni lah. Dia ada yang ustaz-ustaz ni dia kadang ada yang berfokus kepada motivation. Ada juga yang berfokus kepada mengajak kepada fokus kepada wanita-wanita, masalah wanita ada juga. Dan ada juga yang universal, semua boleh. Dan mereka ni ada yang berdakwah di masjid-masjid. Tapi sekarang kita dah 2 tahun ni kebanyakan ustaz-ustazah ni mereka berdakwah di Facebook, ada yang berdakwah di Instagram. Ada juga yang ustaz-ustazah ni yang buat TikTok kan, tapi bukan maksudnya TikTok yang tidak berfaedah. Betul? TikTok dia mengajak orang membuat kebaikan. Sebenarnya saya nak terangkan sikit. Sebenarnya apa jua sesuatu perkara benda yang dibuat tu, contohnya internet kan, TikTok lah,
Sebenarnya dia tak salah kalau kita betul menggunakannya. Okey. Semua kat sini dah nampak ni Ustaz Bazli. Badli ke Bazli? Okey. Bagus. Tahniah. Okey, bagus. Maksudnya kamu kenal. Sebab sekarang kita 2 tahun ni banyak melalui secara alam maya, betul? Ustaz-ustaz ni dia banyak follower dia. Kalau kamu nak tak ada Facebook ke, tak ada Instagram, tak ada masalah. Kita ada saluran TV, televisyen, betul? Di TV Al-Hijrah ada, TV1 ada, Forum Perdana kan? Banyak lagi. Okey, boleh tulis itu? Dah boleh Syida? Cuba tulis. Cuba kamu tulis di Boleh, okey. Berikan nampak bawah. Okey, tadi saya tengok Atamis tulis Badli. Mungkin Ustaz Badli Shah. Itulah Datuk Badli maknanya Shah. Ustaz Badli Shah. Okey. Bagus. Okay, cuba tulis. Cuba tulis yang kita dah bincang tu, cuba tulis. Ustaz Piu Amin, Piu Aris. Ni kalau Piu ni dia yang muda-muda. Yang pernah datang sekolah kita, ingat tak siapa? Yang pernah bagi ceramah secara online dekat YouTube channel SK Kampung Melayu? Ingat tak Maulidur Rasul hari tu? Tahun lepas. Siapa ingat lagi? Abdul Somad. Nyongeng juga. Apa ya? Betul? Cikgu bahasa Perak. Moh kita. Siapa tu? Ya, nak cari cikgu nampak Ustaz Don. Ya. Ustaz Don. Ustaz Don sekarang dia ajar mengaji kan. Di TV berapa dia ada mengaji. Okey. Abid Liu. Macam Allah. Betul? Ustaz Abid Liu ni dia sebenarnya dia banyak kepada kemanusiaan. Dia jarang untuk memberi ceramah tetapi dia banyak lebih kepada membantu sesama Islam. Yang bukan Islam pun dia turun membantu. Lagi siapa lagi ni? Ustaz Ashraf. Ashraf Wajdi. Okey, bagus. Okey. Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad tahu tak Ustaz Abdul Somad? Seronok. Dia Malaysia ke Indonesia ke Thailand ke mana? Dia dari Indonesia. Dia belajar betul. Ustaz Abdul Somad itu daripada Indon. Dia banyak juga menceritakan tentang solat, tentang Nabi. Boleh kamu follow, bagus. Ustaz Yasmi bin Yahaya. Yang ni ustazah pun tak berapa. Ustazah ke ustaz tu? Ustaz Yasmi. Ustazah tak berapa kenal yang ini. Okey, mana ustaz yang datang sekolah kita, ingat tak siapa ustaznya? Tak ada pula ni. Tak ada tulis lagi ni ustazah. Ustaz Yop. Ustaz. Ya. Yop. Piu Yop, betul. Piu Yop. Ngonyeh juga. Nak sebut pun tak kerti ni cikgu. Okey, satu lagi tadi dah terlintas kat kepala ustazah ni. Okey, yang baru-baru ni kalau kamu ada terdengar lah tak tahulah awak ada terdengar ke, awak ada tertengok ke. Dia bukan ustazah tapi kadang-kadang kat Malaysia ni ada yang jadi-jadian. Ustaz jadian, ustazah jadi-jadian. Contohnya hari tu Masyitah. Nama sedap dah. Masyitah. Masyitah ni kan kalau zaman Nabi Musa, Masyitah ni penyikat rambut kan? Betul tak? Tak ingat pula saya. Tapi Masyitah ni kan penyikat rambut anak Firaun kan? Jadi yang pada tahun ni juga, itulah bila kita dah duduk 2 tahun PKP ni kat rumah je, ada juga yang jadi ni. Tengok tu ada nama baru, Ustaz Mahzan, Ustazah Syida. Yalah boleh juga. Maksudnya kamu kenal lah kami Okey, baik. Okey. Cumanya Ustaz Mahzan, Ustazah Syida belum terkenal lagi lah. Okey, baik. Yang tadi yang cikgu cakap Masyitah tu, dia mengajar ajaran sesat. Ajaran sesat pula. Dan ramai pengikutnya. Dan dia telah ditangkap. Itu
orang yang berdakwah tetapi berdakwah yang tidak betul. Itu salah. Itu namanya bukan dakwah lah. Dia nak menyesatkan orang tu. Itu namanya ajaran sesat. Okey, teruskan. Ada lagi tak? Okey. Itu saja respon-responnya. Bagus, Tania. Okey, Siapa yang belum Tania. kenal ni? Ustaz. Oh, itu Umar Afham. Saya kan pendakwah baru. InsyaAllah lah tu. InsyaAllah bakal. Okey, Okey. seterusnya Ustazah. Tania, bagus. Okey, baik. Okey, tahukah anda Nabi Muhammad berdakwah dengan pelbagai cara? Tahu tak Nabi Muhammad ni dia menggunakan teknik, pelbagai cara teknik dia. Okey, contoh. Mari kita tengok. Dakwah secara lisan. Lisan tahu tak lisan? Ni macam saya ni. Bercakap. Lisan tu bercakap. Melalui apa tu? Nasihat, tazkirah, berdialog, bercerita, berdebat. Itu cara-cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Dan semestinya sebenarnya Nabi Muhammad ni sebenarnya susah kita nak kita nak elaborate dia. Dia memang sangat seorang yang sangat sempurna, sangat baik. Daripada peribadi dia sendiri. Daripada diri dia, peribadi diri sendiri sebenarnya membawa satu dakwah yang paling baiklah. Okey, secara lisan tu saya. Saya tertanya-tanya, masa zaman Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad pernah berceramah juga ke? Ya, dia berdakwah secara lisan lah tu. Dia berceramahnya bukan macam kita sekarang tu, tazkirah di masjid kan? Di masjid, di kota Mekah tu. Ataupun nanti ada juga rasanya Nabi Muhammad akan memanjat gunung dan memberitahu kepada umat Islam. Bercerita, berdialog ni secara mungkin kelompok yang kecil, tetapi itulah antara teknik-teknik dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Nabi Muhammad ni dia dapat wahyu, dia dapat wahyu daripada malaikat untuk disampaikan kepada orang-orang pada ketika itu. Contohnya dapat wahyu tinggalkanlah arak. Okey, contohnya pada zaman tu ramai yang meminum arak. Jadi Allah ni turunkan perintah ni pun ada berperingkat-peringkat. Contohnya tinggalkan arak kerana arak itu memabukkan. Nanti Nabi bagilah dia punya tazkirahnya, nasihatnya kenapa arak ni tak boleh diminum, contoh. Lepas tu nanti dapat lagi wahyu, Nabi Muhammad terangkan lagi, dakwah lagi. Okey, itu secara lisan, secara nasihat, secara spontan, mungkin kadang-kadang secara tidak formal. Lisan ni dia secara formal dengan tidak formal ada. Macam cikgu pun kan, secara tidak formal tu maksudnya bukan dalam kelas. Contohnya saya tengah jalan-jalan, saya nampak kamu buang sampah merata-rata. Saya pun saya tegur terus. Kenapa kamu buang sampah ni bersepah-sepah? Awak tahu tak gini. Tu dah berdakwah lah tu. Awak kena buang sampah ni dalam macam ni. Kita mengajak orang membuat kebaikan. Tapi dakwah Rasulullah ni dia besar. Dia nak mengajak masyarakat ketika itu untuk mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, terus kepada dakwah secara perbuatan. Tahu perbuatan? Pelakuan kita. Ada sayang. Okey, ziarah. Dengan cara apa? Ziarah. Nabi Muhammad ziarah kepada masyarakat di situ. Contohnya, walaupun sama ada orang tu sebenarnya dah memeluk agama Islam ataupun belum. Sama ada dia percaya kepada Allah ke tidak percaya kepada Allah, tapi Nabi Muhammad dia tunjukkan perbuatan tu. Ziarah. Kemudian memberikan hadiah. Hadiah bukan rasuah. Memberikan hadiah. Pergi rumah orang, dia beri hadiah contohnya. Nabi Muhammad ni sebenarnya bukan orang yang kaya tau. Tapi dia punya sifat tu, sifat mulia dia yang kaya. Okey, mengutuskan surat. Mungkin yang jauh. Dan sekarang kita guna apa? Kalau dulu guna surat, awak pernah tak? Sekarang ada juga guna surat macam
Surat-surat rasmi ada. Zaman saya dulu mengutus surat, mengutus kad raya. Kalau zaman sekarang pakai WhatsApp je kan. Kad pun kad digital. Ni dakwah Nabi, dia mengutuskan surat. Dalam surat tu dia berkata-kata lah. Mungkin dia memberi tazkirah, mungkin dia memberikan nasihat, okay? Ataupun menyatakan wahyu yang diturunkan tu. Okay, seterusnya menghantar utusan. Menghantar utusan ni dia melantik seorang lain, orang lain. Contohnya isterinya ke menghantar utusan untuk menceritakan tentang apa-apa ni lah tentang dakwah tu. Okay, berakhlak mulia. Tengok yang berakhlak mulia ni sangat besar. Dia ada banyak cerita yang baik-baik. Salah satunya siapa siapa tahu yang berakhlak mulia ni ada satu cerita zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang orang tua yang buta. Siapa tahu? Nabi Saya Muhammad. tahu. Dia orang yang orang tua yang buta tu dia selalu apa? Selalu menghina Nabi kan? Cuba Nasrin ceritakan sikit kalau Nasrin tahu. Itu akhlak mulia Nabi Muhammad tu yang orang tertarik. Orang tu dia tak nampak Nabi Muhammad tu, tak kenal pun siapa Nabi Muhammad tu. Tetapi apa yang Nabi Muhammad buat? Cuba Nasrin cerita sikit lah. Nabi Muhammad tak pernah marah. Nabi Muhammad tak pernah marah pun kat orang buta tu. Dia layan orang tua tu pun dengan sopan, lembut. Setiap pagi dia akan menyuap makanan dekat orang buta tu. Orang buta tak tanya pun siapa tu. Dia terus dia makan. Nabi Muhammad suap orang tua tu dengan lembut, penyayang. Tak pernah pun marah-marah orang tua tu. Walaupun orang tua tu hina-hina, maki-maki dia. Ya, betul. Dan akhirnya sampailah satu hari Nabi Muhammad telah wafat, meninggal dunia. Orang tua tu tunggu-tunggu sebab Nabi Muhammad ni dia buat hari-hari tau. Hari-hari dia suapkan orang tua tu, orang tua yang buta tu. Dan hari-hari jugalah orang tua tu cakap, apalah Nabi Muhammad tu, siapa Muhammad tu? Kenapa dia nak mengenal, suruh kita kenal Allah? Contohlah saya pun tak tahu apa dia cakap. Dia dia memarahi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap menyantuni orang tua tersebut. Sehinggalah sampai Nabi Muhammad wafat, tak ada yang datang ni. Tak ada yang datang menyuapkan dia. Dia tertunggu-tunggu. Akhirnya satu hari ada seorang yang datang, iaitu sebenarnya Saidina Abu Bakar. Dia tanya dengan isteri Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad selalu buat? Isterinya pun berkata, Nabi Muhammad selalu berjumpa dengan orang tua buta ni untuk memberikan makanan. Maka dia pun buat. Jadi Abu Bakar pun cuba buat apa yang Nabi Muhammad buat. Tetapi bila masa Saidina Abu Bakar nak suapkan, ditepisnya tangan tu. Orang tua tu tepis. Dia kata, siapa kau? Tu dia pun cakap lah. Abu Bakar cakap, akulah orang yang selalu memberi makanan tu. Tapi orang tua ni kata, bukan, kamu bukan orang yang selalu memberi makanan. Sebab aku kenal orang yang selalu beli makanan tu tangannya lembut, santun, maksudnya cermat lah, baik, sopan. Tapi yang hari ini tak sama. Dia dapat rasa. Orang buta dia tak nampak tapi dia dapat merasa. Dan akhirnya Abu Bakar pun mengakulah. Abu Bakar kata, ya, saya bukan orang itu. Orang itu telah pun tiada. Dia adalah Nabi Muhammad. Menangis orang tua tu apabila dia tahu yang selama ini Nabi Muhammad yang suapkan dia. Sedangkan selama ini jugalah dia mengutuk Nabi Muhammad, dia mencaci Nabi Muhammad, dan akhirnya dia menangis dan dia mengucapkan kalimah syahadah. Tengok, tu cerita yang baik lah. Faham tak cerita tu? Faham tak? Saya harap kamu faham. Maksudnya Nabi Muhammad ni dia sangat berakhlak mulia. Dan kebanyakan orang-orang pada waktu itu terpesona dengan akhlaknya dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Sehingga kan Nabi dah wafat pun
Tengok, Nabi dah wafat tapi ada orang yang masuk Islam kerana mengenali akhlak dia. Okay? Faham? Okay, jadi kita ni, kita pun sebab itulah kita perlu contohin Nabi Muhammad. Kalau kita tak mampu nak berdakwah secara seperti Nabi, tapi kita boleh mengikut seperti Nabi, berdakwah secara perbuatan tu. Tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau kita cakap yang baik-baik, kita tunjukkan akhlak mulia. Mana tahu kawan-kawan kamu yang bukan beragama Islam, tengok awak ni rajin solat, cakap baik-baik, tak pernah marah, tak pernah bergaduh, suka memberi, kan, memberikan hadiah, suka bersedekah, lepas tu suka menasihatkan walaupun orang tu dia bukan beragama Islam tapi kamu terima dia, kemudian kamu tunjukkan yang baik, mana tahu terbuka pintu hatinya untuk memeluk agama Islam. Okey, jadi jelas tak kat sini? Kita kena contohi ni Nabi Muhammad. Contoh kalau dakwah secara lisan ni kamu tak berapa mahir, tak apa. Tapi nasihat tu kan boleh. Awak tak boleh buat macam ni. Kita sebagai orang Islam kena solat 5 waktu, kena percaya kepada Allah. Contoh itu nasihat. Jadi kamu ikutlah contoh Nabi Muhammad. Jadi kat sini ada berapa dakwah cara Nabi berdakwah? Kat situ ada 2 cara. Secara lisan cakap. Secara cakap ni banyaklah. Awak boleh tengok kat situ. Kemudian secara perbuatan. Perbuatan tu lah ziarah, mengutuskan surat, okey, dan berakhlak mulia. Yang itu yang paling besar lah yang ditekankan. Okey, baik. Boleh faham ya? Siap. Bila nak siap? Syeda anak aku dah panggil. Kejap. Okey, tentangan kafir Quraisy. Pada zaman masyarakat Quraisy pada masa tu. Jom kita tengok apa dia tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Peranannya besar tau. Okey, tengok. Apa yang orang-orang kafir Quraisy buat masa Nabi berdakwah, apa yang Nabi terima ni. Sebab bukan senang tau kita nak mengajak orang yang dah lama percaya kepada berhala, percaya kepada agama ataupun adat nenek moyang, kita nak ajak kepada yang baru. Sama macam kita sekarang juga kadang-kadang susah kita nak berubah. Okey, contohnya apa tentangan? Tentangan ni kira macam apa ya? Ujian lah. Okey, fitnah. Fitnah ni besar. Okey, tengok. Cuba tengok tu. Orang Quraisy menuduh Nabi sebagai gila. Tengok. Macam sama juga macam orang tua yang buta tadi. Dia kata, siapa Muhammad tu? Orang gila. Kenapa? Kenapa nak ajak aku ni menyembah Tuhan dia? Contohnya. Dan Nabi juga pernah difitnah sebagai ahli sihir. Ahli sihir. Dan pendusta, penipu. Pendusta tu penipu. Sebab mereka ni percaya kepada agama mereka. Mereka ni percaya kepada patung tu. Patung tu mungkin boleh memberi kekayaan ke apa, kesihatan ke kepada mereka. Tetapi bila ada datangnya agama baru ni, mereka tak ada menentang. Mereka menentang dan membuat fitnah. Dan menghasutlah orang-orang lain mengatakan bahawa Nabi tu gila, ahli sihir, pendusta. Okey, mereka mendakwa juga Nabi Muhammad tu ialah pemecah belah masyarakat. Betul? Sebab bukan betul, maksudnya fitnah tu sebab mereka nampak ramai pula ni dah ada yang masuk Islam ni. Jadi dia nampak tu, orang-orang kafir Quraisy nampak masyarakat dia dah berpecah belah. Jadi dia menganggap Nabi Muhammad ni pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Tapi itu yang mereka nampak, dan mereka sebenarnya mungkin dah nampak Nabi Muhammad ni bersifat baik kan. Tetapi hati tu masih tak percaya. Bila tak percaya ni dia buat fitnah. Itu adalah ujian yang paling berat lah kepada Nabi. Sebab fitnah ni besar ya dosanya. Fitnah tu seperti membunuh, dosanya seperti membunuh manusia kan. Okey, membunuh orang. Okey, jadi kita tengok pula yang seterusnya. Apa lagi tentangan, ujian, tentangan yang orang Quraisy buat ni.
Okey, permulaan. Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli. Tengok. Tadi dah buat fitnah. Katakan Nabi macam-macam. Sekarang kafir Quraisy ni dia menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin. Dia pemulau lah. Siapa yang dah masuk Islam ni, kaum muslimin, orang kafir Quraisy ni, dia jahat ni. Dia tak bagi beli, tak bagi berjual beli. Pada zaman dahulu kebanyakannya memang berjual beli. Nabi Muhammad pun berniaga kan sebelum dia berkahwin dengan Siti Khadijah, kan. Jadi dia orang menyekat aktiviti ekonomi, komunikasi. Dia tak berkawan, tak nak berkawan dengan orang-orang Muslim. Termasuk perkahwinan. Okay, termasuk perkahwinan. Tak kasih. Contohnya macam sekarang lah. Kalau kita kat Malaysia kan ada setengahnya orang Cina ataupun orang India, bila dia dapat tahu je anaknya berkawan dengan orang Melayu Islam dan nak masuk Islam, ada setengahnya ibu bapanya tak rela. Kenapa nak berkahwin dengan orang Islam contohnya? Nanti kamu masuk Islam contoh, macam itulah. Jadi ada yang sampai dihalau anak-anaknya. Tapi ada juga yang baik. Ada juga ibu bapa yang bukan beragama Islam yang boleh menerima anaknya itu memasuki Islam. Dan akhirnya mereka pun masuk Islam. Okay, contoh kalau kat sini ni, dia menyekat jual beli, ekonomi termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan. Tengok, dia tak kasih beli makanan, tak kasih beli barang-barang dapur, mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Sebab apa? Sebab dia memang saja nak memberi ujian tu, tekanan. Pemulauan. Patutlah cikgu cakap macam salam. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Tu di pulau lah. 3 tahun lamanya, tengok. 3 tahun Nabi dan orang-orang Muslim ni kena bersabar. Kalau orang yang tak kuat mungkin dia pun patah balik kan. Tapi Nabi Muhammad ni teruskan berdakwah. Walau bagaimanapun kafir Quraisy buat ni, tadi memfitnah, dia memulau pula. Pemulauan, memulau. Tak kasih beli barang, tak kasih orang-orang Islam ni sampai mereka hidup tertekan. Okay, boleh faham Okay, itu tindakan mereka, kafir Quraisy. Dia apa dia buat. Okay, yang seterusnya. Penyiksaan. Ini dah berat sikit. Tadi mula-mula memfitnah. Kemudian dia pulau pula. Seterusnya, seksa pula. Okay, penyiksaan. Sekejap Tengok sekejap. Okay, terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir. Kamu tahu tak padang pasir? Padang pasir tu dia kalau dia dah kat sana dah panas. Pasir tu panas, boleh kita punya kulit ni pun kaki merekah kan. Tengok orang kafir Quraisy ni seksa orang-orang Islam dan orang-orang masyarakat dia ketika itu yang memeluk agama Islam. Ya. Tapi dia makan juga ke? Makan apa? Dia makan contohlah dia ada minum makan ke masa kat padang pasir tu. Wallahualam. Okay, sekarang ni dia diseksa. Macam tadi pun di pulau kan, diseksa ni. Orang-orang ini dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar. Tengok awak bayangkan. Awak bayangkan dia diseksa dekat padang pasir, dijemur. Mungkin diikat, ada setengahnya mungkin diikat. Diletakkan pula batu yang besar di atas dada mereka seperti yang berlaku kepada Saidina Bilal bin Rabah. Kenal tak siapa Bilal bin Rabah? Siapa kenal Bilal bin Rabah? Sahabat Nabi. Okay. Yang mana tu? Bilal bin Rabah ni dia ada cerita juga. Siapa dia ni? Dia Bilal. Bilal. Bilal tu apa? Dah dekat dah tu. Syami, Bilal tu apa Bilal? Bilal azan. Muazzin. Pandai pun Nasrin. Okey, kamu yang lain. Okey, Bilal bin Rabah ni
dia sahabat Nabi lah, dia memasuki Islam dan percaya kepada Nabi, percaya kepada Allah, dan Nabi Muhammad melantik Bilal bin Rabah ni sebagai muazzin. Dia kulitnya hitam tau, tapi suaranya sedap, merdu. Dan dia ni diberi ujian ni, Bilal bin Rabah ni diletakkan batu yang besar. Bilal bin Rabah ni sebenarnya hamba, betul dia hamba dulu. Orang zaman dulu mereka menggunakan ada sistem hamba. Kalau zaman sekarang kita bukan hamba, kita orang gaji kan, tapi masih berperikemanusiaan. Hamba ni, kalau hamba ni orang level dia rendah tau. Dan dia orang ni kalau hamba ni macam ada yang diseksa, tak beri makan contohnya lah. Okay, jadi Bilal bin Rabah ni dia masuk Islam. Dan bila masuk Islam, ketua dia punya majikan dia tak suka dia masuk Islam, dan dia diletakkan batu yang besar di dada. Dia kata apa? Dia kata orang-orang yang kafir Quraisy ni, okey, kata kamu kamu pilih agama kamu ataupun agama kami, contohnya ya. Tapi dia masih tetap Allah. Dia yakin dengan Allah. Setiap diberi seksaan ni, Bilal bin Rabah ni batu berat tau, batu besar dekat dada, sakit. Kalau orang macam saya dokong anak saya pun, lama dia berdiri kat dada pun rasa sempit. Apatah lagi batu yang besar diletak di dada, boleh menyempitkan dada lah. Tapi dia tetap dengan Allah. Dia sebut nama Allah saja. Tu tengok. Mereka ni walaupun diberi ujian yang sebegitu dahsyat dijemur di padang pasir, tetapi mereka tetap dengan dan percaya kepada Nabi Muhammad dan juga Allah. Okey, ni antara penyiksaan mereka lah. Ada kafir Quraisy buat lah. Okey, seterusnya. Nanti panjang pula cikgu bercerita ni. Pembunuhan. Tengok. Awak nampak tak rentetan cerita ni? Dia punya tentangan orang-orang kafir Quraisy. Mula-mula dia memfitnah, tak jalan juga, dia pulaukan. Tapi orang Islam tetap percaya Nabi. Tengok, lepas tu dia seksa pula. Dah seksa sebegitu dahsyat pun masih ada yang percaya dengan Nabi. Yakin tetap teguh dengan Allah, dengan pendirian percaya Allah dan juga Nabi. Maka ada juga kafir Quraisy yang membuat pembunuhan. Jalan yang terakhir lah pada mereka. Bunuh je lah, senang cerita katanya kan. Okay, jadi ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad yang dibunuh dengan kejam. Seperti Saidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Sayyidatina Sumayyah ni yang dalam peperangan tu lah. Jadi zaman Nabi Muhammad ni, kat sana pun ada perang-perang kan. Perang antara orang Muslimin dengan orang kafir Quraisy. Tapi mereka dalam peperangan orang Islam, Nabi tidak membenarkan berperang kepada kanak-kanak, kepada orang perempuan. Mereka dalam Islam ni sebenarnya kita pun bukan kita perang saja-saja. Kalau kita diperangi, kalau macam tadi kan, mereka ni dah bunuh, mereka ni orang kafir tunjuk sesuatu perkara ni lah, tentangan ni sampai membunuh, jadi kita kena lawan. Kena lawan. Kita bukan saja-saja nak datang, nak bunuh, tak. Itu bukan prinsip Islam. Sebab Islam ni damai, aman sebenarnya. Jadi mereka bila orang kafir menentang kita, kita kena pertahankan Islam. Okay. Ni antaranya lah. Yang Sumayyah ni kalau tak salah Ustazah, kenapa dibunuh dengan kejam? Mereka ni, orang Quraisy ni, dia dah bunuh dan dia makan hati Ustazah Syedah. Betul tak? Kalau tak salah saya lah. Dia makan pula, dia ratah. Dia korek. Ya, kejam kan? Nanti awak boleh tengok dekat mana-mana cerita tentang kisah penentangan orang-orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Ceritanya panjang sikit. Saya dah banyak bercakap ni.
kamu pula tulis. Saya dah cerita tadi daripada awal. Apa mula-mula, lepas tu apa lagi. Tuliskan tentangan terhadap dakwah Nabi. Awak tuliskan. Tuliskan poin dia tu je. Tak payah nak urai. Baik. Apa? Boleh tulis? Tak boleh juga? Yang ni tertukar lah. Tukar. Okey dah. Dah boleh. Boleh. Cuba. Boleh. Baik. Okey. Cuba tulis. Ingat tak yang cikgu cerita tadi? Mula-mula dia Nabi ni ditentang dari segi apa, kemudian apa, tak berjaya juga. Orang Islam ni masih kukuh imannya, apa lagi dan akhirnya apa. Ada 4 tu. Betul. Syeda, lepas ni Syeda boleh? Boleh. Lepas ni Kita nak ambil bercakap. poin. Lepas ni bercakap lagi. Lepas tu petang bercakap lagi. Tekaknya datang Petang pukul apa pukul 3. Okay, insyaAllah. Dia bincang lah. Besok lagi bercakap berdengit bercakap ni. Okay, boleh dah ni. Okay, nampaknya Alhamdulillah ramai yang masih ingat lagi poin-poin yang disampaikan oleh Ustazah Syida tadi. Ya, Okay. bagus. Tahniah. Okay, Ada betul. tulis dalam Okey dah. Jawi. Bagus, maksudnya kat keyboard tu ada tulisan Rumi. Tulisan Jawi. Jawi. Dia ada Okay. tulisan Jawi. Tanya, Syami. Okay, Tanya juga dah cukup 4 ni. Tungku dia. Lagi siapa tu? Tulis nama supaya kita kenal. Ada yang baru dapat masuk Betul lah. Mungkin lain bermasalah. Betul. Saya pun masalah juga tadi. Betul, difitnah, dimaki, diseksa. Betul, memulau. Awak tahu ya pemulauan tu? Bukan, kalau kita tengok pulau kan, kenapa namanya pemulauan? Pulau kan jauh dekat laut sana kan? Sorang-sorang je pulau. Samalah tu pemulauan. Tak faham. Pemulauan. Pemulauan, bukan ada pulau kat situ. Kita tak endahkan dia. Contohnya. Contoh dalam kelas USM contoh. Dalam kelas USM ada seorang ni sedih dia. Dia baik sangat, semua orang dengki dia. Jangan kawan dia, kita pulau dia. Jangan bagi dia makan, biar dia duduk seorang-seorang. Itu namanya pemulauan lah. Elok ke tak? Tak elok. Tak elok. Betul. Bahaya Jangan. boleh bagi kesan mental yang mendalam pada orang tersebut. Itu namanya bully tau. Bully Salah satu secara bully. secara tak sengaja tu. Kita pulau kawan kita, jangan kawan dia. Kita hasut pula orang. Lepas tu kita buat fitnah pula. Dah samalah macam tu. Okay. Betul. Kafir Quraisy. Jadi kita jangan ikut yang contoh Kafir Quraisy buat. Kita ikut apa yang Nabi buat. Okay, Tanya. Okay, Alhamdulillah. Ingat fitnah, pemulauan, penyiksaan dan juga membunuh, betul? Ada 4 tentangan yang besar yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Okay, Tanya yang berjaya menjawab. Okay. Okay, boleh kita teruskan? Boleh. Teruskan. Ustazah sambung sekejap. Okay. So, Ustazah, saya teruskan ke macam mana? Ya. Ustazah Syeda sambung Okey, boleh. Okey, terima kasih Ustazah Syida. Okey, sekarang kita akan tengoklah sedikit bagaimana Nabi ni menghadapi tentangan kaum Quraisy ni dengan berakhlak. Nabi apa saja keadaan Nabi tempuh mesti ada akhlak baik Nabi. Kita tengoklah. Okey, akhlak Nabi Muhammad dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Okey. Nabi ni seorang yang sabar. Kita pun sedia maklum bagaimana Nabi ni adalah seorang yang maksum. Jadi segala sifat-sifat baik tu memang ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagai kita ni manusia, nak bersabar tu itu adalah satu ujian yang paling besar. Okey, cikgu bagi contoh. Dalam kelas katalah contoh ni contoh je. Okey, Hafi, cikgu nampak ada Hafi tadi. Hafi kelas 4U apa? UPM kot. Betul tak Hafi? Cikgu nampak tadi ada Hafi, dia buka kamera. Ada tak tadi Hafi? Okey, contoh cikgu contoh. Okey, contoh dalam kelas. Kawan-kawan ejek. Kamu rasa kamu boleh sabar tak?
Contoh ejek tentang ibu ayah, nama ayah tu dia ejek-ejek. Kamu rasa kamu boleh sabar tak? Dapat. Boleh sabar ke? Tak. Nampak? Itulah sikap kita bila kita ni diberi ujian sedikit. Tapi Nabi ni, orang lempar tahi macam mana sekalipun Nabi tetap sabar. Malah Nabi ni memaafkan mereka yang pernah buat jahat pada Nabi Muhammad itu sendiri. Okey, betapa tingginya kesabaran Nabi Muhammad dalam menghadapi sebarang ujian, terutama dengan musuh-musuh baginda. Okey. Ada soalan. Okey. Masa Nabi berdakwah kan, Ya. masa dia kena lempar batu tu, kenapa Nabi tak nak elak Okey, kita boleh agak tak kalau orang nak lempar batu? Contohlah saya pun tiba-tiba, katalah saya tengah berdiri kan, tengah bercakap. Kadang-kadang kita tak perasan kan apa orang nak buat kat kita. Tiba orang datang tolak kita pun kita tak perasan. Benda tu berlaku sekelip mata. Bukan Nabi tak elak. Tapi mungkin pada masa itu Nabi tak perasan. Okey. Tak, kalau kita ni orang nak buat jahat, kalau selagi kita boleh elak, kita elak lah. Tapi kalau kita tak boleh elak, maksudnya apa? Allah dah tentukan itu ujian buat diri kita. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena bersabar. Cakap mudah tapi nak buat saya tahu memang susah. Sebab kadang-kadang kita ni cakap orang sabar, tapi bila kena kat diri kita, nak sabar tu, Masya Allah, lagi berat daripada hadapi ujian tersebut. Okay, so jadi apa kita nak kaitkan dengan kehidupan kita? Jadi saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Belajar kena sabar. Ni nak tunggu habis kelas ni kena sabar ni. Nak dapat ilmu ni kena sabar. Lagilah kena kesabaran yang tinggi sebab syaitan nak nyocok ni. Boring lah kelas agama ni. Tak payah buat lah subjek agama ni. Google Form tak payah isi. Kita isi subjek PSB je. Kan tu yang PSB tu sampai 40 orang, 50 orang. Tapi agama setakat 20 orang, 30 orang. Tapi saya bersyukur. Bermaksud insan-insan yang dia buat kerja-kerja agama ni adalah insan-insan yang Allah beri hidayah. Tak semua orang dapat hidayah. Ingat tu. Okay, tahniah pada yang setia yang menghantar tugasan Okay, seterusnya. Okay, Nabi ni bergantung harap hanya kepada Allah. Okay, Nabi tak pernah putus asa, tapi Nabi usaha juga Nabi buat. Nabi bergantung sepenuhnya pada Allah. Okay, macam mana? Okay, sebagai kita ini sebagai manusia, sebagai orang Islam, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah dalam setiap yang kita lakukan. Apa kita nak buat? Kita selitkan dalam doa. Moga, okay, contoh hari ni, saya nak kelas ni. Saya kena doa juga kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan hari ni anak-anak muridku faham apa yang aku ajar. So anak-anak murid aku dapat terima apa yang aku ajar, aku dapat sampaikan dengan betul, dengan jelas, dan kelas ni dipermudahkan. So kita kena sentiasa berdoa, moga Allah permudahkan. So kalau kita dah laluinya dengan mudah, apa kita perlu buat? Okay, contoh macam ni, kita dah habis kelas dengan mudah. Alhamdulillah, tak ada halangan, internet semua okey. Okay, apa kita kena buat? Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Betul. Jadi setiap perbuatan kita tu, kita bergantung pada Allah. Kita bersyukur, betul. Berterima kasih pada Allah. Sebut Alhamdulillah, kan? Jadi bila macam tu, Allah akan gandakan lagi kita punya apa yang Allah nak beri tu Allah gandakan sebab kita sentiasa bersyukur. Maksudnya nanti Allah akan gandakan internet kita lah. Betul. Betul. InsyaAllah. Bukanlah gandakan internet, maksudnya Allah akan bantu lagi, permudahkan lagi. Mungkin bukan bahagian ni, tapi bahagian lain pula Allah bantu mudahkan. Hari ni sakit, besok Allah mudahkan, cepat sembuh. Contoh macam tu. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Prihatin. Macam mana Nabi ni prihatin. Okey, kalau kita tengok 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara sulit, di mana Nabi mengutamakan kaum keluarga yang terdekat. So kita kena prihatin. Okey. Kita kena prihatin dengan orang sekeliling kita yang terdekat dahulu. Kita kisah ni orang yang jauh, tapi kita kena apa? Orang kata kita kena berdakwah, kita kena perbaiki, kita cuba bantu orang yang berada dekat dengan kita. Sebab tu ada dikatakan bila kita bersedekah ni, paling afdal kita sedekah pada kaum kerabat kita yang susah terlebih dahulu. Barulah kita boleh berikan sedekah pada orang-orang yang di luar sana, masyarakat lain. Tapi kalau kaum keluarga kita ni semua dah okey, bermaksud dah tak ada masalah, so kita dah bolehlah sedekah pada negara lain, kan?
masyarakat dekat, contoh dekat Palestin ke negara lain Okey, jadi kalau boleh sebaiknya memang afdal pun kita kena utamakan ahli keluarga. So kita nasihatlah ahli keluarga kita, nampak tak betul, kita jangan sibukkan ahli keluarga orang lain dulu. Kita betulkan dulu ahli keluarga kita, diri kita dan ahli keluarga. Okey. Kalau kita dah nasihat, mereka tak nak ikut, adakah kita perlu paksa? Adakah kita perlu paksa? Kita tak boleh paksa sebab macam saya kata, hidayah itu milik Allah, tapi kita usaha moga-moga mudah-mudahan Allah beri hidayah dan mereka itu terima dakwah kita. Tu yang sebaiknya. Okey. Seterusnya berjiwa besar. Okey, apa yang kata berjiwa besar ni? Sebab Nabi ni dia sentiasa berhikmah dan tak pernah berdendam. Macam tadi Ustazah Syida ada cerita macam mana diseksa, dibaling batu kan, Syamil tanya tadi, dibaling batu Nabi balas tak? Kalau kita ni cari balik batu paling besar ni nak baling semula. Tapi Nabi tak buat. Yang ada tu sampai kencing dekat masjid, apa Nabi buat? Nabi marah tak? Nabi tak marah. Nabi kata biarkan. Habis dia kencing baru Nabi tegur. Tu secara berhikmah namanya. Jadi janganlah samakan macam kami ni kan, kadang kita ni manusia, kita tak maksum. Macam ustazah, cikgu ni, kita ada masa kita tak boleh nak tahan marah. Tapi Nabi tak. Nabi ni memang orangnya sangat-sangat sabar, orang yang penuh dengan hikmah. Okey. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan kehidupan kita? Saya sedia memaafkan kesalahan orang lain, okey, dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Okey, sebelum tidur tu lah kita disarankan, sebelum tidur kita kena memaafkan orang lain. Kita minta maaf dan kita maafkan. Okey, kenapa kita perlu minta maaf dan kenapa kita perlu memaafkan sebelum kita nak tidur? Sebab takut masa kita tidur tu kita mati. Betul. Kalau kita tak minta maaf, nanti kita mati, kita tak dapat nak minta maaf, terlambat, so dosa. Kan, betul. Alhamdulillah, tahniah Syami. Okey. So kat situ kita boleh nampak sebenarnya tidur ni salah satu mati, tapi mati yang sementara. So kalau esoknya kita dapat bangun, kita kena bersyukur. Okey. Okey. Tanya Syami, saya yang lain pun usaha juga untuk menjawab. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini akhlak Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ini akhlak Nabi semasa Nabi berdakwah. Okey. Saya go through secara ni sebab kita pun dah hampir sejam lebih ni. Okey, Nabi Muhammad ni sentiasa optimis terhadap janji dan juga bantuan daripada Allah. Okey, Nabi ni ditolak tawaran kafir Quraisy ni. Kalau macam kita kan dapat pangkat, harta kita suka kan, tapi Nabi tak. Okey, Nabi tetap yakin apa yang Allah dah janjikan, apa yang pertolongan daripada Allah. Sehinggalah Nabi berjaya. Jadinya Nabi tak nampaklah ada pangkat dengan kekayaan tu Nabi boleh berjaya, tapi Nabi berserah pada Allah. Nabi mengharapkan semata-mata bantuan daripada Allah sebab Allah janji kalau kau berusaha Allah beri kejayaan, tapi mungkin bukan dalam masa terdekat, mungkin akan sampai masanya. Okey. Seterusnya Nabi Muhammad ni seorang pendakwah penyayang. Macam mana dikatakan penyayang? Ketika Nabi ni berada di Taif, berdakwah di Taif, penduduk Taif ni dia tolak tau dakwah Nabi ni dan usir. Okey, sampai ada tahap mencederakan baginda lah. So lalu datang malaikat ni buat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Tapi baginda menolaknya lalu berdoa agar mereka ni menerima hidayah. Okey, ni saya nak kamu cari cerita pasal ni. Ada cerita dia. Malaikat ni geram, marah dengan apa yang penduduk Taif buat pada baginda. Tapi Nabi Muhammad tak bagi. Cuba cari cerita detailnya. Okey. Saya dah pernah dengar. Okey, kalau macam tu cari detail nanti ada tugasan saya nak bagi kat ujung ni. Okey, sabar sekejap. Okey, macam tadi kita tahu Nabi Muhammad seorang yang pemaaf. Okey. Kita nak salah satu contoh lah peristiwa pembukaan kota Mekah. Baginda ni telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Semasa pembukaan kota Mekah, pasal dalam perang pun ada. Di mana semasa dalam peperangan, baginda dapat tebusan orang kafir. Tapi adakah baginda seksa tebusan tersebut? Saya nak tahu, adakah baginda dan orang Islam seksa tebusan-tebusan kafir Quraisy? Tebusan tu apa? Tebusan tu kita tangkap pihak lawan sebagai tebusan kita.
tawanan kita. Okey. Adakah mereka diseksa? Tak ada mereka tak diseksa. Malah kan mereka dilepaskan kembali pun ada. Okey, betapa Nabi ini adalah seorang pemaaf. Itulah akhlak Nabi, bagaimana Nabi berdakwah melalui akhlak baginda. Ini namanya perbuatan. Okey. Okey, satu Sazana ni kamu tulis. Jika kamu diberi ujian masalah kesihatan, apakah tindakan kamu? Saya nak tahu apa tindakan kamu jika kamu diberi ujian, sedikit ujian masalah kesihatan. Lagi-lagi masalah sekarang ni siapa yang pernah mengalamilah COVID-19 ni kan, mungkin boleh sharing sikit ke apa yang kamu lakukan, adakah bentak-bentak, adakah marah Tuhan. Okey, kenapa orang lain tak kena, aku kena, kenapa ahli keluarga aku yang kena, orang lain semua tak kena. Okey, apa kamu buat, apa kamu lakukan? Okey, kita tengok. Okey, bersyukur kepada Allah. Ustazah harap apa yang kamu tulis ni insya-Allah itulah yang kamu lakukan dan akan kamu lakukan pada masa akan datang jika diberi ujian, na'udzubillah lah. Tapi ujian itu adalah apa sebab Allah beri ujian pada kita? Kenapa manusia itu diberi ujian? Supaya manusia berdoa kepada Allah dan beriman kepada Allah. Okey, supaya manusia berdoa pada Allah, beriman pada Allah. Betul. Okey, ada jawapan lain tak? Fatisha ke Akmal ke lain ni? Kenapa manusia itu diuji? Cuba jawab. Akmal tadi macam nak cuba nak jawab je. Menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Saya dengar dia cakap menghapuskan dosa lagi. Dapat menghapuskan dosa. Okey, lagi? Apa lagi yang boleh? Okey, salah satu sebab ujian ni adalah Allah nak tingkatkan martabat hamba-Nya di sisi Allah. Okey. Kita tengok, kita baca sikit lah. Bersyukur pada Allah sebab Allah sayang pada kita. Okey, saya harus berdoa pada Allah. Okey, alhamdulillah betul. Okey, berdoa pada Allah supaya cepat sembuh dan hanya berharap kepada Allah. Okey, tapi adakah semata-mata kita doa saja pada Allah? Tak. Supaya kita cepat sembuh. Okey, apa yang kita perlu lakukan selain kita berdoa? Solat 5 waktu, mengaji. Apa lagi Syamil selain tu? Sihat pun kita kena buat. Sakit lagilah kita kena buat. Apa lagi kita kena ikhtiar? Kita kena ambil ubat. apa kalau kita kena juga ikhtiar ambil ubat. Kalau doktor kata, okey kamu ni ada sakit macam ni, kena makan ubat yang macam ni. Jadi kita ikhtiar, bukan kita kata ubat penyembuh, tapi itulah usaha kita dan kita mohon pada Allah. Dengan asbab kita makan ubat ni, dengan asbab kita ambil ubat ni, maka Allah beri kesembuhan. Sebab itulah Allah beri macam-macam ilmu pada kita. Ilmu sains, doktor, supaya perkara-perkara inilah menjadi ikhtiar kepada kita ketika kita diberi ujian atau menerima ujian. Okey, betul, sakit tu hapus dosa. Ya, saya. Ya. Apa tu saya tak boleh masuk lah. Tak apa, kamu tengok dekat sini. Tulis kat ruang komen pun tak apa. Mungkin ada masalah lain ataupun masalah apa nak login guna email. Okey, dia kata sabar. Tak boleh masuk apa ni? Yang apa tu, yang itulah tak boleh masuk. Tak apalah, pedek Mula dah masuk, dah keluar. Tak apalah, kamu tengok dekat ni je. Sebab kita pun nak habis. Boleh? Okey. Okey, betul, sabar, berzikir, berdoa. Betul. Berzikir ni, saya pernah baca dekat Instagram bagaimana orang tu dia sakit dan dia sendiri. Dia contoh dekat hospital masa tu. Dia kata dia haus sangat. Dia haus tapi dia tak boleh gerak. Dalam keadaan badan dia koma, dia boleh, dia sedar cuma badan dia tak boleh bergerak. Lumpuh lah, kiranya lumpuh. Dia kata dia haus sangat. Sampai tahap dia menangis sebab dia terlampau haus lepas dia sedar tu kan. Tapi nurse tak ada, nurse tak datang lagi masa tu. Dia tak ada siapa yang ziarah dia, lawat dia sebab dia sendiri masa tu di sebatang kara. Dan apa dia buat, dia kata dia berzikir, saya tak ingat zikir apa, tapi dia berzikir, dia kata sampai tahap tu dia rasa tekak dia sejuk. Dia rasa macam dia dah minum air, dia rasa lega sangat. Dia kata sampai tahap tu dia rasa manisnya berzikir itu. Tu saya baca, saya kata Allah Subhanallah.
Saya tak ingat zikir apa. Dia kata memang dia berzikir. Memang dia kata tekak dia sejuk. Alhamdulillah. Lepas tu tak lama tu nurse datang. Nurse pun kebetulan hulu air pula kat dia. Dia kata memang ya Allah dia bersyukur sangat. Dan dia kata dia dapat rasa bagaimana kemanisan berzikir itu sampai tahap dia rasa sakit, dia rasa perit. Tapi Alhamdulillah dengan berkat, dengan asbab zikir tu Allah beri apa yang dia nak. Sebab itulah nanti kalau kamu pernah dengar cerita yang kita nak, kita bakal hadapi Dajjal. Satu-satunya makhluk yang Nabi sendiri takut, terutama kaum wanita. Okay, sampai tahap Nabi pesan kalau Dajjal ni ada, kunci kaum wanita ni jangan bagi keluar. Sebab fitnah Dajjal ni sangat-sangat besar, sangat-sangat dahsyat sebab kita nampak Dajjal ni dia akan beri banyak manfaat saat-saat kita memerlukan manfaat tersebut. Contoh kita kelaparan, Dajjal boleh bagi makanan. Kita kehausan, Dajjal boleh bagi minuman. Okey. Dan pada masa itu Nabi pesan kita perlu banyak berzikir. Okey, saya nampak ini mungkin antara hikmahnya di mana bila kita berzikir ni kita rasa lapar, kita rasa perit, kita rasa sakit. Tapi asbab berzikir ni Allah bantu kita, Allah beri kesembuhan. Daripada kita mengikut jejak langkah Dajjal. Siapa ikut Dajjal memang dah tak ada syurga buatnya. Tu bahayanya Dajjal. So kita kena amalkan zikir. Betul. Tanya. Okey, berdoa pada Allah supaya cepat sembuh. Betul. Okey, Alhamdulillah Tanya. Rasanya semua boleh fikir cara terbaik untuk kita hadapi ujian. Okey, pilih emoji bersesuaian dengan perasaan kamu sekarang. Apa kamu rasa sekarang? Gembira, sedih, confused ke? Pilih. Dia mungkin tak boleh tanda atau kamu kalau guna handphone tu boleh tanda right kot. Cuba. Boleh tak? Sebab bila dah tak pakai premium ni dia tak boleh dah nak draw ataupun nak drag. Tak apa. Saya tulis je. Okey, tulis. So saya tulis gembira. Okey, Alhamdulillah. Kenapa kamu gembira? Saya nak tahu juga ni. Gembira sebab apa kelas nak habis? Entahlah. Kenapa gembira? Sebab banyak ilmu yang saya dapat. Alhamdulillah. Tanya. Tapi ada sedikit sedih. Saya rasa banyak terkeluar je. Allah. Itu namanya ujian. Allah beri sedikit ujian tapi kamu usaha untuk masuk. Apa maknanya tu? Apa maknanya? Maknanya apa? Kamu adalah insan yang Allah pilih. Okay, semangat kamu tu tak putus. Asyik terkeluar tapi nak masuk apa? Sebab kamu nak belajar. Moga dengan asbab kamu begitu Allah lapangkan, Allah limpahkan, Allah beri kefahaman yang mendalam untuk ilmu dalam kelas kita pada hari ini. Okey? Tanya. Tanya. Jangan, maksudnya kamu tak berputus asa. Kamu optimis macam Nabi Muhammad tadi. Okey, Tanya. Okey, gembira dapat ilmu. Alhamdulillah, betul. Dapat ilmu baru memang kita seronok. Lagi kalau kita boleh amalkan. Saya tak dapat lagi dengar cerita lah. Okey, tak apa. Kamu cari cerita, cikgu nak dengar pula kamu cerita nanti. Okey? Confused, tak faham sangat. Sedih, not today. Kenapa tak faham ni? Siapa boleh terangkan? Tak faham tentang mana? Sebab hari ni kita banyak bercerita, kita ada fakta sangat. Fakta tu poin-poin yang tu je lah, yang kita tajuk yang subtopik tu je. Kan, bukan macam Jawi kan. Kalau Jawi tu kita kena belajar detail. Okay, mungkin boleh nanti boleh maklumkan kepada Ustazah. Apa yang kamu tak faham, nanti Ustazah bantu kamu insyaAllah. Kamu boleh faham. Okay, gembira sebab dapat banyak ilmu. Alhamdulillah, tahniah. Okay. Okay, tak apa cerita nanti kamu cari, kamu cerita pada Ustazah pula. Okay, tahniah. Alhamdulillah, terima kasih semua. Murun. Okay. Ya. Siapa yang murun tu? Kita kena bantu ni kalau ada kawan-kawan kita yang kemurungan ni. Bahaya kemurungan, jangan buat main Itu salah satu tanda-tanda emosi tidak stabil dan boleh membawa kepada sakit mental. So jangan bawa main perkara-perkara kemurungan, stres. Kawan-kawan pun kalau kawan murung jangan ejek, bantu. Okay, sekarang kita kena bantu kawan-kawan kita. Terutama dalam keadaan pandemik. Bagi kata-kata semangat pun boleh. Chat dia, bagi kata-kata semangat. Janganlah macam tu. Kau ada masalah apa? Cerita dengan aku. Aku boleh dengar. Aku tak boleh bantu. Mungkin tak boleh bantu. Tapi kau cerita je. Aku dengar. Kita balas yang baik-baik. Kita doakan yang baik-baik. InsyaAllah itu salah satu cara kita boleh bantu kawan-kawan kita yang kemurungan. Okey. Okay, Tanya. Terima kasih.
Okey, rumusannya teguh pendirian dan jati diri. Bermaksud apa saja yang kita hadapi, kita kena ada pendirian kita kena ada jati diri kita kena orang kata kena kekalkan akhlak yang baik itu sebagaimana yang telah Nabi berikan contoh. Sesungguhnya contoh yang terbaik untuk kita, contoh teladan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling sempurna. Okey, bukannya maaf cakap bukannya BTS, bukan. Mungkin dari segi bakat kamu boleh ikut, tapi dari segi contoh teladan saya tak nampak ada benda yang baik ataupun melainkan dia tunjuk contoh yang baik is okay. Tapi kalau untuk menghayalkan itu bukan satu contoh yang baiklah. Tapi kalau kita nak ada teladan, kita nak ada tokoh yang jadi contoh pada kita, pilihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Okey, sedikit tugasan. Okey, ni untuk kelas Azam 4 UPM, 4 UTM. Okey, 4 USM tu boleh tanya balik pada Ustaz Zali. Okey, UKM dengan UM nanti boleh rujuk semula pada Ustaz Hidai. Okey, untuk saya, Ustazah nak kamu cari satu cerita tentang kisah Nabi ketika berdakwah. Okey, macam cerita tadi tu pun okey. Cuba cari yang cerita lebih detail. Dalam bentuk video, kamu ceritakan sekurang-kurangnya dalam 2 atau 3 minit. Okey, kenapa Ustazah nak video ni? Okey, siapa yang hantar Ustazah terima. Jika kamu ada bakat untuk pertandingan seterusnya akan datang, Ustazah boleh pilih berdasarkan video ini. Okey, faham kenapa Ustazah nak? Boleh jelas? Ustazah nak dengar suara, Ustazah nak tengok kamu punya keyakinan diri. Buat je. Kalau kamu nak baca pun tak apa, bacalah, saya tak kisah. Ustazah bukan minta hafal, kamu nak baca, baca. Tapi saya nak tengok macam mana kamu gaya kamu baca, macam mana pergerakan kamu, keyakinan kamu, suara kamu. Okey, kalau Ustazah kata, Ustazah kata ada bakat, okey, kita boleh pilih budak ni untuk pertandingan apa, Okey, sekarang ni memang kamu perlu aktif, terutama kena kejar markah PJSK. Sebab kamu dah tak jadi UPSR. So, PJSK ni antara penilaian yang penting untuk kamu masuk ke sekolah yang lebih baik. Okey? Okey, yang kedua jawab Google Form. Tolonglah sangat-sangat sebab Google Form ni itulah kehadiran kamu. Yang sekarang ni saya kira juga kehadiran. Ni sebagai bonus. Orang kata bonus lah sebab tak semua dapat masuk disebabkan masalah internet dan juga device. Jadi kamu yang dapat masuk ni bersyukur Alhamdulillah, ini bonus tambahan untuk kamu. Kamu dapat ilmu secara langsung. Moga-moga Allah, malaikat rahmat kita punya perjumpaan kita pada hari ini. Okey, tolonglah isi Google Form ni. Okey, dan soalan terakhir tu ada rekod mengaji. Kamu ikut contoh yang Ustazah berikan. Boleh? Ustazah perlu rekod kamu punya bacaan ni. Tolong sangat-sangat. Boleh? Boleh. Tak apalah, tak suka Ustazah pun tak apa. Kamu isilah Google Form ni. Saya tahu tak suka agama, tak suka cikgu agama ke, terpulanglah. Tapi tolong isi Google Form ni. Kalau kamu boleh isi PSB, kamu boleh isi subjek lain, tolong juga isi pendidikan Islam. Okey, minta tolong sangat. Okey. Okey, itu saja daripada Ustazah dan kelas kita pada hari ini. Ustazah Syida mungkin ada nak tambah sedikit ke sebelum kita tutup kelas kita? Tak ada apa, cumanya tugasan tu nanti kita untuk yang 4 UKM dengan 4 UUM nanti cikgu akan terangkan lagi. Kemudian pesanan cikgu teruskan mengaji sebab mana yang nak tasmik dengan Ustazah, cubalah minta PM kalau ada free kita boleh tasmik, sambung tasmik. Okey. Dan yang dah khatam tahniah pada mereka yang dah khatam tapi teruskan lagi mengaji. Cumanya kita rekod sebagai khatam lah. Tetapi yang anak-anak yang lain teruskan mengaji supaya sehingga darjah 6 nanti kamu boleh khatam. Okey? Okey. So daripada Ustazah tak ada lagi. Cuma ingat pesan Ustazah tadi. Okey. Terima kasih, sampaikan salam pada ibu dan ayah sebab benarkan kamu join kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak, besar jasa dan pengorbanan ibu dan ayah. Okay, terima kasih juga pada kamu yang setia daripada awal hingga habis. Yang terkeluar tak apa, tak ada masalah, saya tak marah pun. Itu ujian buat kamu tapi kamu hadapinya dengan baik, dengan tenang. Tahniah. Okey, tahniah sangat-sangat. Okey, kita akhiri kelas kita ni dengan tasbih kafarah surah Al-As, tapi jangan keluar dulu kita nak ambil gambar lepas ni. Okey. Mungkin cikgu nak minta seorang boleh bacakan surah ni, tasbih kafarah surah Al-As. Okey, mungkin Umar boleh? Tadi Syami dah baca doa. Mana Umar? Hilang dah Umar. Boleh? Mana Umar?
Okey, atau siapa yang boleh nak? Okey, Umar, boleh Umar? Cuba buka mic Umar. Okey. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويتابعون صدق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doa sama-sama moga kelas kita pada pagi ini Allah berkati dan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kita dapat terima dengan sepaham-fahamnya dan kekal sehingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Okey, terima kasih semua.